اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Pati Faridah, muka surat 34, baris yang kelima daripada atas. Baris yang kelima daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Sifat maknawiyah yang 7, itu tajuk dia. Mana sifat maknawiyah yang 7? Pertama, itu di 1, kaunuhu qadiran. Kita biasanya kaunuhu ta'ala qadiran. Tidak. Qiyamuhu ta'ala binafsih, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Tidak. Terkadang dalam kitab mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu binafsih, kaunuhu qadiran. Kita biasanya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsi, kaunuhu ta'ala qadiran. Ta'ala tu dia didatangkan sifat bagi domeha tu. Domeha tu kan kaunuhu, keadaannya, nya tu kembali kepada Allah. Nya tu kembali pada Allah. Mukhalafatuhu, bersalahannya, nya kembali kepada Allah. Qiyamuhu, berdirinya, nya kembali kepada Allah. Allah mana? Ta'ala, yang maha tinggi. Gitulah. Kaunuhu, keadaannya, nya Allah. Ta'ala, yang maha tinggi. Qadiran, yang kuasa. Gitulah. Tapi kita kalau tak ada ta'ala tu, sekali-sekali tu rasa macam tak cukup dah kita daripada budak. Orang tua suruh hafal gitu. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsi, kaunuhu ta'ala qadiran, kaunuhu ta'ala muridan. Ada semua ta'ala tu. Ta'ala ni jadi tulisan Rumi dah sekarang. T-A-A-L-A. Dah? Yang gitu? Ta'ala. T-A-A-L-A. Kalau nak baca mana? Ta gitu ya? Jadi Rumi. Bahasa Arab. Ta'ala, yang maha tinggi. Allah Ta'ala. Allah yang maha tinggi. Jadi yang pertama daripada 7 sifat maknawiyah, kaunuhu qadiran. Terjemahan, balik bahasa dia panggil. Apa terjemahan kaunuhu qadiran? Keadaannya hanya tu kembali kepada Allah. Qadiran, yang kuasa. Keadaannya yang kuasa. Kaunuhu qadiran, itulah sifat. Adapun qadirun, muridun, alimun, sebagai disebut dah sebelum ni.
Contoh dalam kitab Hidayatus Salikin, kitab yang kedua tu kan. Kalau nipih itu yang ke-14 Qadirun, yang ke-15 Muridun, yang ke-16 Alimun, yang ke-17 Hayyun. Tak datangkan kaunuhu sebagaimana dalam jadual kita itu hari pun tak ada datang kaunuhu juga. Kitab Hidayatul Salikin pun tak ada datang kaunuhu, dan kitab Bidayatul Hidayah pun tidak datangkan kaunuhu, tapi panggil apa tu, bermudah-mudah. Okeylah. Tak letak kaunuhu pun maksudnya berkaitan dengan sifat lah, tapi yang eloknya tambahlah kaunuhu qadiran. Sebab kalau qadirun isi fa'il, qadirun maksudnya zatun muttasifun bil qadrah. Satu zat Allah Ta'ala yang bersifat dengan qudrah. Itu makna yang kuasa. Yang kuasa. Kalau contoh-contoh, kalau letak kepada kita lah secara majaz, bukan hakiki lah. Yang kuasa. Siapa di sini yang berkuasa? Siapa yang kuasa? Yang kuasa tu kena kepada zat. Tuang tu ke kena kepada sifat? Kalau kita tanya, siapa yang kuasa di sini? Kita tanya, siapa yang kuasa di sini? Kita tanya orang ke kita tanya sifat? Kita tanya orang, zat. Jadi yang kuasa tu orang yang ada kekuasaan. Yang berilmu orang yang ada pengetahuan. Yang hidup orang yang ada roh. Tu yang hidup. Yang mendengar orang yang telinga dia molek. Tu yang tu kena kepada zat. Kena kepada, kalau kita kok kena kepada orang lah. Jadi kalau qadirun, Allah yang kuasa. Itu cerita zat Allah yang ada sifat kudrah di zat. Kita sekarang bukan nak bicara zat. Kita nak bicara sifat yang sifat Allah. Sifat 20. Sifat Allah. Maknanya kita bukan bicara zat. Zat Allah ni zat yang wajib ada. Zat Allah ni az-zat al-wajibul wujud. Zat yang wajib ada, yang bersifat. Yang bersifat dengan kudrah, yang bersifat dengan iradah. Jadi kita bicara bukan berkaitan dengan zat, berkaitan dengan sifat. Jadi kaunuhu qadiran, sifat yang ke-14, sifat maknawiyah. Mana sifat? Jadi kalau yang kuasa bukan sifat. Yang kuasa zat Allah yang bersifat dengan kudrah. Lepas tu kalau jumpa kita qadirun, muridun, alimun, makna tu dipanggil apa tu? Secara mudah-mudah lah. Tapi maksudnya kepada qadirun, tidak. Qadirun bukan bicara sifat. Qadirun kena kepada zat yang bersifat dengan kudrah. Kita sekarang bukan bicara zat, bicara sifat maknawiyah. Sifat yang sungguh di Tuhan. Kita cakap ni. Kalau jumpa qadirun muridun lah. Hak kita kau jelas lah. Kitab Hidayatus Salikin, kitab yang kedua, ingat tak? Yang ke-13 Kalam, yang ke-14 Qadirun, yang ke-15 Muridun. Ingat Hidayatus Salikin kita tu. Jadi kena kepada zat pula. Jadi kita nak sini kaunuhu qadiran, keadaannya keadaan Allah yang kuasa. Itu dipanggil terjemahan. Apa maksud yang sebenar? Ni kita maksud ni lah yang kita kadang-kadang apa ke? Tukar bimbo kita panggil. Tukar bimbo, faham tukar bimbo? Kalau kita nak pergi pada maksud, aku panggil apa? Satunya terjemahan daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Satu laginya
nak datangkan apa dia punya maksud, gitulah. Macam kita bicara terdahulu kan. Kidam terjemahannya sedia. Maksudnya tidak ada awal bagi ada Allah Ta'ala. Contoh yang kita beri sama sebelum ni, qiyamuhu ta'ala binafsi. Terjemahannya keadaan Allah, terjemahannya berdiri Allah dengan sendiri. Maksudnya tidak berkehendak Allah kepada zat, tidak berkehendak Allah kepada yang menjadikan akan Allah. Itu maksud kepada qiyamuhu ta'ala binafsi. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Itu baru terjemahan. Kita nak berpegang bukan pada terjemahan tu, kepada maksud dia. Yang kita nak pegang dengan qiyamuhu ta'ala binafsi, kenapa? Kita nak berpegang Allah tidak berkehendak kepada zat. Allah tidak berkehendak kepada yang menjadi akan Allah. Itu hak maksud kepada qiyamuhu ta'ala binafsi. Jadi satunya terjemahan, satunya dipanggil maksud. Tapi dalam kitab ertinya belaka. Kalau kita Jawi, ertinya belaka. Tapi ertinya tu erti mana apa? Ahli bahasa. Ertinya mana apa? Nak cerita maksud. Kita tengok pada situ. Sebab terkadang ertinya tu terjemahan. Terkadang ertinya daripada maksud. Sini dia tak ada ni. Kaunuhu qadiran, keadaan yang kuasa, erti. Baru datang erti. Jadi kalau kita erti ni terkadang maksud kitanya alih bahasa. Kalau erti maksudnya alih bahasa, keadaan yang kuasa lah tu erti dengan maksud alih bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Ni erti, ni pergi pada maksud. Ni yang kira ni. Dia betul erti gitu je. Kalau kita gak ertinya lah. Ertinya lah. Kalau kita biasa tau. Kalau hak bahasa standard bahasa Malaysia ada kat kita. Ertinya kau. Nya adanya. Kita Jawi pun ertinya kau. Hening je. Erti gitu je. Jadi terjemahan tu orang tahu belaka. Kaunuhu qadiran, terjemahannya keadaannya keadaan Allah yang kuasa. Ni nak pergi pada maksud dia ni. Janganlah lupalah kitanya. Maksud maknalah kita pengertian kaunuhu qadiran atas jalan sifat 13 lain, atas jalan sifat 20 lain. Maksud dia lain-lain. Tetapi kaunuhu qadiran ijma' ulama sifat kesempurnaan bagi Allah. Ijma' ulama. Kaunuhu qadiran sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang khilafnya apa maksud yang sebenar bagi kaunuhu qadiran. Yang khilafnya kaunuhu qadiran ni wajib berpegang secara tafsil atau wajib berpegang secara ijmal. Sifat Allah kedak ijma' ulama kaunuhu qadiran sifat Allah. Walaupun Mu'tazilah pun berpegang kaunuhu qadiran sifat Allah. Hak khilaf dengan Mu'tazilahnya sifat kudrah tu ada tak di zat Allah? Sifat iradah tu ada tak di zat Allah? Atau khilaf antara ahli sunnah wal jamaah dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah kata tak ada sifat kudrah di zat Allah. Tetapi Allah yang kuasa dengan zat, bukan kuasa dengan sifat kudrah. Bila Allah yang kuasa, Allah bersifat dah dengan kaunuhu qadiran. Bagi Mu'tazilah yang kata tak ada sifat kudrah di zat Allah. Macam mana keadaan Allah yang kuasa? Kalau tak ada sifat kudrah, keadaan Allah yang kuasa dengan zat. Itu Mu'tazilah yang terpesong. Tapi kaunuhu qadiran ijma'. Sifat kudrah dia tak ijma'. Kemudian ahli sunnah wal jamaah kaunuhu qadiran, hak khilafnya apa dia maksud kaunuhu qadiran? Hak khilafnya atas jalanan sifat 13 kaunuhu qadiran sifat Allah wajib berpegang atas jalan ijmal.
Atas jalan sifat 20, kaunuhu qadiran, sifat Allah wajib berpegang atas jalan tafsil. Dia gitu. Ijmal secara kasar, tafsil secara terperinci. Kita permulaan dahulu dalam kitab Faridatul Faraid, kita wajib berpegang secara ijmal Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Dalil Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, dalil maha suci Allah bersifat kekurangan. Ada makhluk, ada langit bumi, ada kita sesar secara ijmal. Kemudian kita mengenal Allah, mengenalkan sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga banyaknya. Setakat manakah daripada sifat-sifat Allah ni yang wajib kita mengetahui dan berpegang secara tafsil? Boleh dinamakan kita ni mengenal Allah. Satu jalanan 13 secara tafsil. Satu jalanan 20 secara tafsil, secara satu-satu. 20 ni sampailah kepada kaunuhu qadiran. Kalau 13 sampai ke sifat kalam sahaja. Jadi atas jalanan sifat 20, kaunuhu qadiran wajib mengetahui secara tafsil sebagaimana wujud kidam sampai ke kalam. Adapun jalanan sifat 13 hak secara tafsil 13 daripada wujud sampai ke kalam. Kaunuhu qadiran sifat Allah, tetapi mengetahui dan berpegang cukup secara ijmal, secara ringkas. Sebab apa? Sebab antara makna kudrah sebagai contoh sifat makni dengan makna kaunuhu qadiran sebagai contoh sifat maknawiyah, makna dia tidak lebih, tidak suku, tidak lain pada reti, pada faham sama. Walaupun kudrah sifat lain, kaunuhu qadiran sifat lain, kudrah makni terjemahan dia lain, kaunuhu qadiran terjemahannya lain, tapi maksudnya dekat-dekat. Maka bila masuk dekat-dekat, kaunuhu qadiran cukup dah dengan pegang kudrah secara tafsil, kaunuhu qadiran secara ijmal. Adapun atas jalan sifat 20, kaunuhu qadiran makna yang lebih, makna yang lain daripada makna sifat kudrah, lebih lain pada reti. Ni sekarang nak cerita pula apa dia maksud kaunuhu qadiran atas jalanan sifat 13 yang kata makna dia tak lebih pun, tak lain, tak suku pun daripada sifat kudrah. Dan apa pula makna di sisi pandangan sifat 20 yang menyatakan kaunuhu qadiran maknanya lain-lain pada reti nak banding dengan sifat kudrah. Dalam kitab Fatih Faridah didatangkan dua pengertian bagi kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran atas jalan sifat 13, kaunuhu qadiran atas jalanan sifat 20. Yang mudah memanglah jalan sifat 13. Yang mana terkadang orang kita ni mengajar dah. Siapa tahap mengajar, bukan setakat belajar, tapi siapa masa hura atas jalanan sifat 20, bukan jalan sifat 13, tapi pergi kepada kaunuhu qadiran kepada jalanan sifat 13. Dah salah ke? Salah mengikut jalanan sifat 20. Mana kadang orang mengajar pun dia boleh bertukar lagi maksud kaunuhu qadiran jalanan sifat 13 dengan jalanan sifat 20. Kalau kita memang masyhurnya sifat 20, orang pun memang bawa sifat 20, maka dia kena hura maksud kaunuhu qadiran mengikut pandangan sifat 20. Jangan hura mengikut pandangan sifat 13. Tak betul lah dengan huraian kaunuhu qadiran atas jalanan sifat 20. Cuma nak hura atas jalanan sifat 20 ni kena beralus sikit lah, sebab payah sikit nak faham. Hak mudah fahamnya hak sifat 13. Jadi kita ni ngapa sifat 20? Sebenarnya berpegang secara tafsir sifat 13. Ngapa sifat 20?
Tapi berpegangnya di atas jalanan sifat 13. Jadi kitab Pati Paridah ni didatangkan kedua-dua. Tengok molek ni. Jarang jumpa kitab je ni. Biasa kitabnya didatangkan maksud kaunuhu qadirun atas jalanan sifat 20 lah. Cuma kadang-kadang kitab-kitab lama direkah kaunuhu qadirun, keadaan Allah yang kuasa, artinya melazimi bagi sifat qudrah. Melazimi ni kadang-kadang kita pergi faham tak kena dengan kaedah sifat 20, tapi tak lagi sebab dia kena kepada jalanan sifat 13. Apa erti bagi kaunuhu qadiran? Erti ada kudrah pada zat Allah. Jadi erti kaunuhu qadiran ni ada kudrah zat Allah atas qaul yang pertama. Sifat 13 dah. Qaul yang pertama. Jangan kita mari qaul pertama hok mana pula. Jangan lupalah hak kita punya sambungan sebelum. Kita mengaji ni ngaji berkitab. Jadi sambung. Jadi hak sebelum ni jangan lupalah. Sebelum ni memanglah seminggu. Tapi seminggu tu kalau ikut kampung cepat dah tu. Kalau pondok sebelum tu hak kemarin di kelas harian, dia bukan kelas mingguan. Sebab tu biasa tu guru kalau tu guru sambung kitab, dia tak undur dah. Dia pakai jalan je. Sebab apa? Sebab kemarin barunya nak undur apa lagi? Kemarin barunya. Jadi tu guru pun sambung atas qaul yang pertama. Jalan. Qaul pertama mana? Hak kemarin itulah. Mana lagi? Adapun kita ni tak boleh lah kita seminggu. Di tengah seminggu tu macam-macam hal dah kitanya. Ni masuk macam-macam lah kepala ni. Gini, pening. Tak ingat dah lah kelas kita hari Sabtu minggu lepas. Ni kelas mingguan. Kalau kelas jenis selang seminggu, guna agama. Kalau kelas jenis sebulan sekali, guna agama. Guna. Kalau kelas sebulan sekali. Sebulan sekali, lepas tu 1 bulan tu keuzuran. 2 bulan baru sampai. Bukan kata ilmu ni, bukan kata nak sambung kat mana tak tahu dah. Bukan kata ilmu hak bulan lepas ni cerita apa. Kita pun tak tahu dah duduk mana. Dah sebulan. Ni kita ni ke paling tu kira seminggu ni paling rapat dah dah. Tapi seminggu ni dekat-dekat nak putus mualak dah kita ni. Ya. Seminggu ni pun putus dah mualak. Putus dah nak sambung. Kita nak sambung hak minggu ni. Hak minggu lepas ada tak lagi? Tak ada dah. Putus mualak orang gitu. Putus mualak. Atas qaul yang pertama, qaul sifat 13. Qaul yang pertama, sifat maknawiyah ni tidak lebih atas ma'ani. Sifat maknawiyah ni amrun iktibari. Sifat maknawiyah ni atas qaul ulama yang menafikan ahwal. Qaul yang rajih, qaul yang kuat dalil, qaul pandangan Imam Asy'ari. Qaul pandangan yang menyatakan wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil 13 sifat. Gitu. Qaul yang menafikan ahwal, itu dia punya pembicaraan dia agak dalam sedikit lah. Kita bicara dah minggu lepas. Hak berkaitan dengan qaul yang menafikan ahwal dan qaul yang menyabitkan ahwal. Qaul yang menafikan ahwal ni pandangan ulama yang menyatakan segala perkara al-asya, segala perkara qadim ke, perkara baharu ke, ada berapa bahagian. Qaul yang menafikan ahwal tak ada sifat ahwal, yang ada 3.
perkara yang maujud, yang ada, makdum, yang tiada, umur iktibariyah, perkara yang bahasa kira-kira. Itu kaul yang menafikan ahwal. Tak ada sifat hal yang keempat, tak ada. Ini kaul yang muktamad. Adapun sifat 20, kaul yang menyabitkan ahwal, yang menetapkan segala perkara ni ada ahwal. Segala perkara ada 4. Mana? Maujud, perkara yang ada, makdum, perkara yang tiada, umur iktibari, perkara yang bahasa kira-kira, dan ahwal, satu kelakuan, satu sifat yang menengahi antara ada dengan tak ada. Ni ahwal. Jadi apa pandangan yang menyabitkan ahwal, ada hal ni, maka kaunuhu qadiran, makna yang lebih daripada makna kudrah. Ini dia pecah dua pandangan. Cuma untuk kita memahami kaul yang pertama menafikan ahwal, kaul yang kedua menyabitkan ahwal, waktu dia dalam sikit lah, kita kena pergi kepada umbi. Khilaf di kalangan ulama, al-asya, segala perkara ada 4 ataupun ada 3. Ni kitab-kitab macam Pati Paridah dia tak cerita. Kitab-kitab level pertengahan pun tak cerita. Kitab-kitab tinggi sikit baru cerita waktu. Tapi payahlah kalau kita dak ngajak atas. Qaul yang menafikan ahwal, qaul yang menyabitkan ahwal. Payah kita menafikan ahwal. Menafi ahwal tu sifat kaunu qadirah lah, atas jalanan sifat 20. Adakah mereka tolak sifat kaunuhu? Tidak. Ijma' ulama kaunuhu tu sifat Allah. Menafikan ahwal, menafi ada perkara yang kelak ni, ada perkara yang ahwal ni. Dia segala perkara asya 4 bahagian ataupun 3 bahagian. Hak 3 bahagian ni dia tak ada ahwal, tak ada. Patu kaunuhu qadiran, amrun iktibari, perkara yang bahasa kira-kira dia akan. Dia kira tu. Adapun pandangan ulama yang mengatakan segala perkara ada bahagian keempatnya ahwal, satu kelakuan yang menengahi antara ada dan tiada. Atas kau yang menyabitkan ahwal ni, kaunuhu qadiran, lain makna daripada kudrah. Atas kau yang menafikan ahwal, tak ada ahwal. Kaunuhu qadiran adalah amrun iktibari. Atas pandangan amrul iktibari, kaunuhu qadiran dan kudrah maknanya sama. Tak lebih atas ma'ani, tak lebih atas kudrah, dengan makna tak lebih pada reti. Kudrah sifat lain, kaunuhu qadiran sifat lain. Tapi dari segi makna tak lebih, tak suku, tak lain pada reti. Contoh di sini. Apa makna keadaan yang kuasa? Ada kudrah di zat Allah. Itu kaunuhu qadir. Dan kudrah pula kudrah ni sifat yang sedia kala yang ada di zat Allah. Kaunuhu qadiran, ada kudrah di zat Allah. Dari segi maksud dia beza tak dengan kudrah sifat yang ketujuh? Tak beza. Tak beza. Jadi nak bilang pula suku sakat pula kan, nak berpegang pula secara tafsil suku sakat pula kaunuhu qadirah, jadi banyaklah makna dia sama je. Mana reti dia tu makna dia lain, tapi reti dia sama. Sekarang kudrah dengan kaunuhu qadirah sifat lain-lain, terjemahan pun lain-lain, makna pun tak sama, tapi reti faham sama je. Kudrah sifat yang ada, sifat yang sedia kala yang ada di zat Allah. Kaunuhu qadiran, ada kudrah di zat Allah. Lain tu dia punya maksud dia, tapi reti dia sama. Dah reti sama, jadi nak banyak secara tafsil. Kudrah lagi pegang dah secara tafsil. Kaunuhu qadiran nak kena pegang juga, tak payah dah. Dan kaunuhu qadiran sifat Allah ke tak? Sifat Allah, sifat kesempurnaan bagi Allah. Tak apalah tu, pegang secara ijmal. Ini atas kau yang pertama, keadaan Allah yang kuasa
maksudnya ada kudrah pada zat Allah Subhanahu wa taala. Ni mudah atas kaul yang pertama. Tapi biasanya orang ambil kaul ni lah. Walaupun dihurah atas jalan 6 sifat 20 yang menyabitkan ahwal dihurah gini juga. Keadaan Allah yang kuasa dengan makna ada kudrah di zat Allah. Tak betul. Tak betul dengan jalan 6 sifat 20. Kita pergi pada jalan sifat 20 pula ni. Apa erti bagi kaunuhu qadiran atas jalan 6 sifat 20, atas kaul yang kedua. Atas kaul yang pertama, kaul Imam Asy'ari, pandangan Imam Asy'ari, kaunuhu qadiran, keadaannya yang kuasa, maksudnya ada kudrah pada zat Allah. Kita kemas sini dan kita berulang-ulang dah. Kita boleh perapilah sampai ke kaunuhu mutakalliman. Sebab apa? Huraian dia sama je lah. Faham di kaunuhu qadiran atas dua-dua pandangan, sampailah ke kaunuhu mutakalliman, sama je lah. Ada ni. Jadi lepas hak setakak ni, lacak lah kita. Lacak lepas setakak ni. Dia mula-mula ni hak payah ni. Lepas setakak ni, boleh jalan laju lah. Sebab apa? Sebab sama je. Huraian dia sama, sampailah kaunuhu mutakalliman. Cuba tengok hak pandangan yang kedua ni. Hak ni nak kena tu sikit ni payah ni. Atau ni kaul yang kedua. Atau pertambatan kudrah dengan zat Allah. Pertambatan. Apa ada ni? Kemudian tinggi pula sikit. Iaitu pertambatan. Ataupun iaitu kaunuhu qadiran. Kelakuan. Ahwal itulah. Ahwal. Hal. Kelakuan. Hal. Mana kita bahasa Melayu hal ada kan? Hal peribadi. Hal semasa. Hal. Apa ni? Hal rumah tangga. Hal kerja buat. Ke apa lagi? Hal tu apa dia? Kita tu hal tu apa dia? Hal peribadi mana apa? Hal rumah tangga mana apa? Hal orang tua. Budak, ini hal orang tua ni, jangan duk nyebut. Apa dia? Apa dia? Hal tu apa dia? Hal orang tua. Ni pula hal budak-budak, orang tua capur lah. Ni hal budak-budak balah, orang tua balah juga. Tu balah lah dia. Pasal dia dah balah. Hal budak-budak, orang tua jangan campur. Ni hal budak-budak, orang tua campur, balah dengan orang tua. Balah budak-budak, dia mudah je berdamai. Orang tua bila balah bawa ke mati. Budak balah pekak muka pun lepas tu baik pula. Ada benda-benda. Tak ingat zaman budak-budak? Bukan balah, bertumbuk. Lepas tu baik pula. Jumpa main sungai pula. Main bola pula. Dah kemarin bertumbuk dah, tu hal kemarin. Tu hal budak-budak. Tak ada dendam-dendam. Kalau orang tua, ingat pak mati, tak maaf dah pak bila-bila. Apa kata? Apa? Taubat kat gerung apa panggil? Dah. Orang degi orang tua. Hal. Apa dia hal? Ini hal masjid contohnya. Hal dalam masjid. Hal apa? Kelakuan. Boleh dah. Hal tu je ni. Hal satu. Ahwal banyak. Halun alif lam. Satu. Ahwal alif waw alif lam. Tu banyak. Ahwal. Apa dia ahwal? Kelakuan. Apa dia kelakuan? Sifatlah juga. Jadi pertambatan ataupun kaunuhu qadiran ni atas jalan yang kedua,
kelakuan, hal, ahwal yang menengahi di antara maujud yang ada dan makdum yang tak ada. Ini pada kaul yang kedua, kaul jalanan sifat 20. Hal sifat yang menengahi. Pada menengahi. Nak kata ada macam sifat kudrah tak boleh. Nak kata makdum tak ada macam sifat kidam bakak tak boleh. Dia menengahi tengah tu. Jadi payahlah. Kita dah reti menengahi ni. Kita retinya ada. Tak ada. Kita reti lah. Hak ahwal ni, hak sifat 20 kaunul qadirah ni menengahi, duk tengah lah mana menengahi tu. Menengahi antara ada dan tak ada. Nak kata ada kaunuhu tak boleh. Nak kata tak ada tak boleh. Lepas tu menengahi. Mana? Atau terpayah sikit atas jalanan kaul yang kedua sifat 20 ni. Ni cerita kaunuhu qadirang tu ahwal kelakuan yang menengahi antara ada dan tak ada. Selaginya kita nak kena faham kaunuhu qadirang atas jalanan sifat 20. Pertambatan kudrah dengan zat Allah. Pertambatan ni payah pula kitanya. Hak ayat kemudian sifat yang melekatkan kudrah di zat Allah. Gitu pula. Pertambatan ni tambah ada macam tali, jadinya tambah. Jadi macam mana kudrah ada di zat Allah ditambah dengan kaunuhu qadiran. Macam mana kudrah ada di zat Allah? Ni pelekatnya kaunuhu qadiran. Tu. Atas jalanan sifat 20. Asal terjemahan orang tua kita, kaunuhu qadirah sifat yang melazimi bagi sifat kudrah. Sekarang kita baca ni pati faridah. Rumusan daripada kitab asal Faridatul Faraid. Faridatul Faraid tak ada pertambatan ni tak ada. Faridatul Faraid dia tak datangkan pertambatan. Faridatul Faraid sifat yang melazimi bagi sifat kudrah. Kalau kaunuhu qadiran. Kaunuhu muridan sifat yang melazimi bagi sifat iradah. Kaunuhu hayyan, kaunuhu aliman sifat yang melazimi bagi sifat ilmu melazimi. Tapi kita melazimi pun kita payah nak faham. Saya biasa ni kalau tunggu sebut melazimi dia kata berekeh. Kita sebut berekeh, kita tak faham. Berekeh, faham tak? Berekeh, semua dia ngemuk dia. Ada ni. Kita cakap gitu. Berekeh makna apa? Apabila Allah bersifat dengan sifat kudrah, sabit bagi Allah sifat kaunuhu qadir, tu berekeh. Ada berekeh. Melazimi itu. Dia melazimi ni pun lazim ni. Kita kena faham pula lazim ni kalau kita cakap kapung, panggil kerap kali tau. Kelaziman. Kita kalau kata kelaziman ni maknanya kerap kali, bukan gitu? Lazim dengan makna mesti ada tak? Tak ada orang kitanya. Lazim dengan makna mesti tak ada orang kita. Kita cakapan kita kalau melazimi kok maknanya kerap kali, berulang-ulang. Kelaziman dianya gitu. Dia melazimi ni dia banyak dia punya makna dia. Melazimi lazim dengan makna mesti, wajib pun ia juga. Lazim maknanya mesti, maknanya wajib ada juga. Hak lazim ni maknanya apabila Allah bersifat dengan sifat kudrah, lazimnya Allah bersifat dengan sifat kaunuhu qadiran. Itu melazimi. Ada ni. Dipanggil melazimi. Tapi oleh kerana kita tak faham melazimi ni, jadi timbul
Kitab kemudian ni letak makna pertambatan lah, melekat lah, pelekat lah. Ni semua sesungguh tu budak apa minat ni. Pertambatan gini. Melekat macam kita Al-Misbahul Munir tu budak minat. Sebab apa? Sebab kalaulah pertambatan ni macam ada tali pula dah. Kalau kata pelekat, kaunuhu qadiran, pelekat ni sifat yang melekatkan kudrah rizal Allah. Macam ada gam pula dah melekat. Kena ada gam lah pulaknya. Jadi cuma oleh kerana kita ni payah nak faham melazimi, maka dia panggil diqul ibarah. Sepit nak buat ayat nak faham melazimi, letaklah kaunuhu qadiran, sifat yang menambahkan kudrah di zat Allah. Sifat yang melekatkan kudrah di zat Allah. Dia gitu. Seolah-olah, bukan tambak sungguh, bukan pelekat sungguh, seolah-olah. Seolah-olah. Gini. Kita faham dah. Kaunuhu qadiran atas dalam sifat 20, kita balik asal lah, sifat yang melazimi bagi sifat kudrah. Balik asal. Tapi ni pertambatan ke dalam kitab Al-Misbahul Munir yang melekatkan kudrah di zat Allah ke? Ini dikul ibarah, payah nak ayat pakalah ni. Tapi pertambatan ni kitab Pati Faridah ni bukan dalam kitab Faridatul Farihah asal. Faridatul Farihah asal sifat yang melazimi bagi sifat kudrah. Tu hak Faridatul Farihah asal yang melazimi. Melazimi mana apa? Bereke mana apa? Apabila Allah bersifat dengan sifat kudrah, Allah bersifat dengan kaunuhu qadiran. Gitu. Kenapa begitu? Kerana kudrah sifat yang wujudiyah, sifat yang ada. Ada ni. Di hari akhirat, selain daripada kita boleh melihat zat Allah yang ada, kita boleh melihat sifat kudrah, sifat iradah, sampai ke sifat kalam, sifat yang ada dipanggil sifat ma'ani. Apa dia ma'ani? Maknan, satu perkara yang ada. Mana bila ada, maka sah dilihat. Cuma kita sekarang terhijab, tidak dapat melihat. Zat Allah pun kita tak dapat melihat. Sifat kudrah lagilah kita tak dapat melihat. Tapi zat Allah ada. Kita akan dapat melihat di hari akhirat. Sifat kudrah ada ke tak? Ada. Kita dapat melihat sifat kudrah di hari akhirat. Sifat wujud kidam baka bukan sifat yang ada. Kita takkan boleh tengok sifat wujud kidam baka. Adapun sifat kudrah, sifat yang ada. Kemudian sifat kudrah yang ada ni ada di zat Allah. Macam mana sifat kudrah ada di zat Allah? Kaunuhu qadiran ni lah yang melazimi dia. Yang seolah-olahnya kaunuhu qadiran ni lah yang tambah kudrah di zat Allah, yang lekatkan kudrah di zat Allah. Kaunuhu dia ada. Macam contoh, untuk misal kita ni Tuhan letak sifat kudrah. Kudrah hadisah, dipanggil kudrah yang baru. Tuhan letak sifat kudrah di tubuh kita. Tubuh kita ni zat suku sakat. Kudrah tu sifat suku sakat, sifat yang ada. Tuhan letak sifat kudrah di zat Allah. Macam mana Tuhan letak sifat kudrah di zat kita ni, di tubuh kita ni? Macam mana sifat kudrah nak ada di tubuh kita? Kaunuhu qadiran lah yang melekatkan sifat kudrah di tubuh kita. Makna kita ni bersifat dengan sifat kudrah, dan kita juga bersifat dengan kaunuhu qadiran. Mana apa kaunuhu qadiran? Satu sifat pula yang melekatkan sifat kudrah di tubuh kita. Dia gitu. Itu je. Jadi kaunuhu qadiran itulah seolah-olahnya yang tambah kudrah di tubuh kita. Sebab kalau kudrah tu hilang, lepaslah kita ni. Mula-mula berdiri, lepas tu debek jatuh. Sebab apa tu? Sifat kudrah tak tambah pun. Sifat kudrah tambah, tak ikat. Hilang sifat kudrah, lepaslah kita ni tiba-tiba.
Dia macam mana sifat kudrah tu masa kekal di tubuh kita. Maknanya kaunuhu qadirun lah. Sifat kita kaunuhu qadirun itulah yang tambah, yang lekatkan sifat kudrah di tubuh kita. Gitu je lah. Tapi ni pun seolah-olah je pertambatan tambah yang melekat seolah-olah. Tapi kalau faham dah, melazimi macam mana? Apabila Tuhan letak kudrah di tubuh kita, melazimilah kitanya akan kaunuhu qadirun. Gitu je lah. Melazimi macam mana? Seolah-olah kaunuhu qadirun itulah yang mentambahkan, yang melekatkan kudrah sifat yang Tuhan jadikan, yang Tuhan letak di tubuh kita. Ada pun pandangan yang menafikan ahwal seumpama ni, kaunuhu qadirun dengan makna apa? Ada kudrah di tubuh kita. Lepas tu macam mana kudrah lekat di tubuh kita? Macam mana kudrah kekal ada di tubuh kita, tak hilang? Tu tak payah fikir dah. Sebab memang sifat ada di zat. Sudah. Dah sifat ada di zat tu nak lekat dengan apa? Tak payah lekat-lekat dah. Tu jalanan hak menafikan kaun sifat ahwal dia panggil. Ada dah. Tu hak lebih mudah. Ada kudrah di tubuh kita dah. Dah kudrah tubuh kita ni kan lekat ni kan. Mana kita boleh bergerak pergi mari ni sebab kudrah yang Tuhan letak di kita ni lekat. Nak lekat mana kudrah di tubuh kita ni? Tak payah fikir-fikir dah. Tak payah pelekat-pelekat dah. Sakat ada kudrah di tubuh kita dah. Adanya macam mana? Tak payah dah, cukup dah. Sebab memang sifat duduk di zat. Sudah. Kudrah tenaga ni memang duduk di zat. Zat orang ke, zat binatang ke, tak kira. Itu saja. Jadi tambah lekat ni satu perkara pula nak kena binapa. Tapi kalau kita pakai pandangan yang menjabitkan ahwal, jadi kaunuhu qadir maknanya dia gitulah. Pertambatan kalau di sini kau sifat kaunuhu qadir bagi Allah Taala kau pertambatan kudrah dengan zat Allah. Dan kita al-misbahul munir yang melekatkan kudrah di zat Allah itu kaunuhu qadiran. Seolah-olah ni, seolah-olah. Bukan pertambatan sungguh, bukan melekat sungguh, seolah-olah. Kemudian hak pertambatan ni lah ataupun melekat ni, kelakuan yang menengahi, sifat yang menengahi di antara maujud yang ada dan makdum yang tak ada. Jadi kalau nak kata kaunuhu ni ada, jadi renggang pula antara zat Allah dengan sifat kudrah Allah, diseliti di tengah dengan kaunuhu qadirah. Jadi gitu. Jadi zat Allah, sifat kudrah Allah. Zat Allah ada, sifat kudrah ada. Kemudian kaunuhu qadiran ni lah yang melazimi bagi sifat kudrah. Jadi kalau kaunuhu qadiran ada juga, jadi antara zat Allah dengan sifat kudrah Allah selit tengah tu dengan kaunuhu qadiran. Mustahil pula gitu. Nak kata ada tak boleh kaunuhu qadiran. Nak kata tak ada tak boleh. Dan macam mana kudrah nak ada di zat Allah Ta'ala kalau tak ada kaunuhu qadirah? Nak kata kaunuhu qadirah itu sifat yang ada, jadi senggang pula antara zat Allah dengan sifat kudrah Allah, tengahnya kaunuhu qadirah. Mustahil. Tak ada lah kaunuhu qadirah. Kalau kaunuhu qadirah tak ada, macam mana kudrah nak ada di zat Allah? Jadi kelakuan ni menengahi antara ada, nak kata ada tak boleh, dan tak ada, nak kata tak ada pun tak boleh. Menengahi. Pandai menengahi, duduk tengah lah. Pandai menengahi tu. Duduk tengah macam mana? Nak kata ada, tak boleh. Nak kata tak ada, tak boleh.
Ada panggil kelakuan yang menengahi antara ada dan tak ada. Itu kaunuhu qadiran atas jalanan sifat 20. Kaunuhu qadiran atas jalan sifat 13. Ada kudrah di zat Allah. Sudah. Ada kudrah di zat Allah ni nak ada macam mana, nak lekat macam mana? Saya fikir dah tu tak ada, dah cukup dah. Ada kudrah di zat Allah sedia kalau memang sifat ada di zat. Sudah, situ je. Faham tak? Cukup. Nak petambatan lah, nak pelekat lah. Satu hal pula payahnya. Tapi itu jalanan sifat 20. Tapi itulah orang dulu terjemah dengan sifat yang melazimi. Kaunuhu qadiran, sifat yang melazimi bagi sifat kudrah. Kaunuhu muridan, sifat yang melazimi bagi sifat iradah. Apa makna melazimi? Apabila Allah bersifat dengan sifat kudrah, Allah bersifat dengan kaunuhu qadiran. Bila Allah bersifat dengan sifat kudrah, sedia kala. Jadi Allah bersifat dengan kaunuhu qadiran, sedia kala juga. Apabila Allah bersifat dengan sifat iradah, maka Allah pun bersifat dengan kaunuhu muridan. Bila Allah bersifat dengan sifat iradah, sedia kala, maka Allah bersifat dengan kaunuhu muridan pun sedia kala. Sifat yang melazimi bagi sifat ma'ani, melazimi bagi sifat kudrah, kaunuhu qadiran, melazimi bagi sifat iradah, kaunuhu muridan. Melazimi. Ada kudrah, sabit bagi Allah sifat kaunuhu qadiran. Ada iradah, sabit bagi Allah sifat kaunuhu muridan. Itu dia panggil melazimi, berekeh. Berekeh mana apa? Ada kudrah, sabitlah kaunuhu qadiran. Ada iradah, sabitlah kaunuhu muridan. Itu berekeh. Mana berekeh? Melazimi. Jadi berekeh itu macam mana? Seolah-olah kaunuhu qadiran itulah yang tambah sifat kudrah di zat Allah. Seolah-olah kaunuhu qadiran itulah yang melekatkan kudrah di zat Allah. Seolah-olah. Kalau tak faham sangat makna berekeh, tak faham makna melazimi. Mana pertambatan ke, melekat ke, orang kemudian pula diqul ibarah, sempit. Nak guna perkataan apa biar dia faham? Melazimi. Tak faham-faham orang kita ni. Jadi seolah-olah kau kaunuhu qadiran itulah pertambatan yang tambah kudrah di zat Allah. Gitu je nah. Tapi jalanan sifat 13 senang je. Kaunuhu qadiran, ada kudrah di zat Allah. Adanya macam mana? Tak payah duk macam mana lah. Cukup dah ada kudrah di zat Allah. Itu jalanan sifat 13. Kerana kita hak mula-mula ni hak kaunuhu qadiran. Okey je kita lacur laju. Atas dua pandangan jalanan sifat 13 dan juga jalanan sifat 20. Kita pelacur lah. Biar boleh semuka surat agak sekali buat mengajar. Tak payah sangat nak jumpa semuka surat. Kedua, kaunuhu muridan. Balik bahasa terjemah dianya, keadaannya keadaan Allah yang menghendaki. Erti ni maksud maksud. Erti, saya ngaji dulu maksud dan murad. Ngaji. Erti apakah maksud keadaan Allah yang mendaki? Ada keadaan Allah yang mendaki. Artinya ada iradah pada zat Allah. Itu erti kepada kaunuhu muridan. Ada iradah di zat Allah. Erti seumpama ni atas kaul yang pertama, pandangan sifat 13. Kaul pandangan Imam Asy'ari. Atau ni yang kedua pula ni, pertambatan iradah dengan zatnya zat Allah. Jadi kaunuhu muridan ni lah yang tambah iradah di zat Allah. Atas kaul yang kedua, kaul sifat 20. Dan mustahil. Hak tadi kita tinggal dak hak pertama tu. Kaunuhu qadirah hak akhir sekali tu. Dan mustahil keadaannya keadaan Allah yang lemah. Itu mustahil. Kaunuhu ajizan. Itu mustahil. Keadaan Allah yang lemah mustahil. Jadi sifat lemah mustahil dah. Keadaan yang lemah lagilah mustahil.
Jadi sifat ajzul, sifat lemah tu mustahil bagi Allah. Keadaan yang lemah lagilah mustahil. Dan mustahil keadaan ada sesuatu dengan tidak kehendaknya kehendak Allah. Kaunuhu mukrihan tu mustahil. Sifat Allahnya kaunuhu muridan. Itu sifat Allah. Kaunuhu mukrihan itu mustahil. Keadaan Allah yang mukrihan ni yang tidak menghendaki. Itu mustahil. Tiga, kaunuhu aliman. Mana ni? Terjemahan dia, keadaannya keadaan Allah yang mengetahui. Erti, maksud dia ni ada ilmu pada zat Allah Subhanahu wa taala atas kaul yang pertama, kaul Imam Asy'ari, atau pertambatan ilmu dengan zatnya zat Allah atas kaul yang kedua, jalanan sifat 20. Dan mustahil keadaannya keadaan Allah yang jahil. Kaunuhu jahilan mustahil. Sifat wajibnya kaunuhu aliman. Kalaulah jahlun tu sifat mustahil, kaunuhu jahilan lagilah mustahil. Dah sifat jahil tak ada di Tuhan. Macam mana nak kaunuhu jahilan? Ataupun satu sifat yang menambahkan jahil di zat Allah. Nak tambah ni sifat jahil tak ada, mustahil. Jadi sifat jahil mustahil, kaunuhu jahilan, keadaan Allah yang jahil lagilah mustahil. Kaunuhu hayyan, terjemahan dianya keadaannya keadaan Allah yang hidup. Erti apa maksud kaunuhu hayyan ni? Erti kaunuhu hayyan, ada hayah pada zat Allah, ada sifat hayah pada zat Allah atas kaul yang pertama, atau pertambatan hayah, pertambatan sifat hayah dengan zatnya zat Allah. Kaunu hayah ni lah yang tambah, yang ikat, yang lekatkan hayah di zat Allah seolah-olah. Ini atas jalanan sifat 20. Atas kaul yang kedua, jalanan sifat 20. Dan mustahil keadaan Allah yang mati. Mati mustahil. Kaunuhu mayyitan lagilah mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelima, kaunuhu sami'an. Tu kata boleh baca banyak. Lekat setakat tu boleh jalan lacak lah. Kaunuhu sami'an, artinya, arti kaunuhu sami'an yang mendengar tu terjemahan. Erti maksud dia ada sama, ada sifat sama pada zat Allah Subhanahu wa taala atas kaul yang pertama, atas pandangan sifat 13 kaul Imam Asy'ari, atau pertambatan ilmu dengan zatnya. Jadi kaunuhu atau pertambatan ilmu, salah tu, atau pertambatan sama lah. Oh ya, tak pendampatan sama lah. Ke mana? Ilmu dah. Salah tu. Saya mengaji pun tak ada fikir apa-apa ni. Tak perasan sekali. Jadi kaunuhu sami'an, artinya keadaannya yang mendengar tu terjemahan. Erti maksud dianya ada sama, ada sifat sama pada zat Allah atas kaul yang pertama, atau pertambatan sama dengan zatnya. Kaunu sami'an ni lah yang tambah, yang melekatkan sifat sama pada zat Allah, bukan ilmu. Atas kaul yang kedua. Dan mustahil keadaan Allah yang tuli. Jadi sifat tuli mustahil, keadaan yang tuli lagilah mustahil. Keenam, kaunuhu basiran, terjemahan dia keadaannya keadaan Allah yang melihat. Erti kaunuhu sami'an ni ada basar, mana ada sifat basar pada zat Allah Ta'ala atas kaul yang pertama, atau ini kaul yang kedua, pertambatan basar dengan zatnya zat Allah. Jadi kaunuhu basiran ni lah yang tambah, yang ikat basar di zat Allah Subhanahu wa ta'ala atas kaul yang kedua,
atas pandangan hak sifat 20. Qaul yang masyhur, qaul Qadi, qaul Imamul Haramain dan Syekh Sanusi yang kita bicara dah terdahulu pasal 34. Ketujuh, kaunuhu mutakalliman, terjemahan dia keadaannya Allah yang berkata-kata. Erti kaunuhu mutakalliman, ada kalam pada zat Allah. Atas qaul yang pertama, qaul Imam Asy'ari sifat 13, atau pertambatan kalam dengan zatnya. Kaunuhu mutakalliman ni lah yang tambah, yang ikat sifat kalam di zat Allah seolah-olahnya. Atas qaul yang kedua, dan mustahil keadaannya keadaan Allah yang bisu. Bisu sifat mustahil, keadaan yang bisu lagilah mustahil. Kan sedap baca kitab gitu. Cepatlah habis kitab. Kita ambil sikit lagi. Dalil sifat maknawiyah. Ya, kita maklumlah, kita berpegang akan sifat Allah wajib berdalil. Dalil sabit sifat maknawiyah yang 7 itu sabit, sungguhlah, sungguh. Nak kata ada tak boleh, sebab bukan siapa tangga ada. Kan menengahi kan antara ada dengan tak ada. Kalau atas jalanan kau yang pertama, sifat maknanya amrun iktibari, tak siapa tangga ada juga. Sebab tu dia kata sabit, tetap, sungguh. Gitu je lah. Tak kata ada. Sabit, tetap, sungguh. Dalil sabit, dalil tetap, sifat makna 7 itu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu laginya, dan dalil istihalah lawannya. Lawan bagi maknawi yang 7 ni ialah dalil sifat ma'ani dan istihalah lawannya yang terdahulu. Erti dalil kaunu qadirah ialah dalil qudrah. Begitulah hingga akhir. Manakah dalil kaunuhu muridan? Dalil bagi sifat iradah. Apa dalil qudrah iradah? Dalilnya ada makhluk. Jadi dalil kaunuhu qadirah pun ada makhluk. Kalau pakai dalil akal, kalau pakai dalil ayat Quran, apakah dalil qudrah? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah amat kuasa. Itu dalil qudrah. Itu juga dalil kaunuhu qadiran. Mana dalil iradah? Fa'alul lima yurid. Innallaha yaf'alu ma yurid. Itu dalil iradah. Dan itu juga dalil kaunuhu muridan. Jadi dalil bagi sifat wajib, dan dalil istihalah lawannya. Ambil mulai ayat tu. Oh, jadi panjang pula kita ni. Ingat ke pendek je dalil. Dalil istihalah lawannya. Sekarang sifat wajib sabit di Tuhan, sungguh di Tuhan. Sifat mustahil dok di Tuhan. Istihalah tu dok lah. Sabit ni tetap sungguh di Tuhan. Sekarang ni kaunuhu qadirah, kita ambil satulah daripada 7 sifat maknawiyah ni. Kaunuhu qadirah sabit di Tuhan, tetap di Tuhan, sungguh di Tuhan. Kaunuhu ajizan, keadaan Allah yang lemah, dok di Tuhan. Itu istihalah, dok dia panggil istihalah. Sekarang istihalah lawannya. Istihalah lawannya, lawan kaunuhu qadirah. Apa lawan kaunuhu qadirah? Kaunuhu ajizan, keadaan Allah yang lemah. Apa dia istihalah lawannya? Istilah dok kaunuhu ajizan. Mana dia gitu? Dok kaunuhu ajizan. Sabit kaunuhu sabit kaunuhu qadirah. Istihalah lawannya dok kaunuhu ajizan. Jadi lawan kaunuhu ajizan. Istihalah terjemuh dengan dok. Tidak istihalah tu. Apabila istihalah lawannya, dalil kata dok kaunuhu ajizan. Dalil kata dok kaunuhu mukrihan. Dalil kata dok kaunuhu jahilan. Dalil kata dok kaunuhu mayyitan. Ada. Kaunuhu mukrihan, kaunuhu jahilan, kaunuhu mayyitan. Itu lawan belaka tu. Istilahnya dok. Itu istilah. Kita gini kan,
Kita satu sifat wajib, satu lawan sifat mustahil. Kita pegang di akidah sifat wajib sungguh di Tuhan, sifat mustahil dok di Tuhan. Kan kita pegang. Jadi sungguh ni dia panggil hukum kepada sifat wajib, dok ni dia panggil hukum kepada sifat mustahil. Dok lah. Apa dia dok? Istihalatul mustahil. Dok sifat mustahil di Allah dan Rasul. Itu istihalah. Kita pegang mustahil ke kita pegang istihalah? Kita pegang istihalah. Hukum akan sifat mustahil dok di Allah, dok di Rasul. Itu istihalah. Itu kita pegang, bukan pegang sifat mustahil, pegang hukum dia. Yang kita kata pegang 50 aqaid tu kan, 50 simpulan iman, kita pegang sifat wajib, kita pegang sifat mustahil, kita pegang. Mustahil nak pegang macam mana? Mustahil ni dok sama sekali tak dok di Allah, tak dok di Rasul. Nak pegang benda-benda tak dok. Pegang kok jalan dok. Itu panggil istihalah, dia panggil. Kita tak ada cerita gitu, tapi kita pegang gitulah. Kita ngaji sifat wajib, sifat kudrah. Kita pegang tak kudrah sungguh di Tuhan. Peganglah. Itu hukum. Ke pegang kudrah. Apa kudrah? Sifat wajib bagi Allah. Mana apa? Sungguh sifat kudrah ada di Tuhan. Yang kita pegang. Itu pegang sifat wajib. Kita mengaji pula lawang dia sifat mustahil. Kita pegang juga sifat mustahil. Pegang macam tak ada di Tuhan. Pegang kok tak ada lah. Kita ngaji lawan kepada sifat kudrah, sifat lemah. Kita pun pegang lemah, dok sama sekali di Tuhan. Lemah sifat mustahil, dok istihalah dipanggil. Bila kita pegang dok lemah, kita pegang istihalatul mustahil. Mustahil lemah, istihalah dok. Kita pegang dok lemah. Gitu. Jadi kita pegang sifat mustahil, bukan pegang diri sifat, pegang hukum. Mana hukum? Sifat mustahil dok di Allah, sifat mustahil dok di Rasul. Mana sifat mustahilnya? Di Rasul. Sifat kazib, dusta, mustahil. Bila mustahil akan tak terima, kita peganglah Rasul dok dusta. Itu istihalatul mustahil. Dok khianah, dok sembunyi, dok bodoh. Itu panggil apa? Istihalatul mustahil. Kita pegang sifat mustahil, pegang hukum. Sifat wajib sungguh di Allah dan Rasul. Sifat mustahil dok di Allah dan Rasul. Dok tu panggil istihalah. Hak lawan kepada sifat wajib dia panggil sifat mustahil. Jadi hukumnya dok hak mustahil tu. Makna apa? Hukumnya istihalatul mustahil. Itu bunyi arak. Biar bunyi arak sikit lah. Jadi apakah dalil sabit sifat maknawiyah? Apakah dalil istihalah dok sama sekali sifat mustahil? Dalilnya sama dengan dalil sifat ma'ani dan juga dalil bagi dok sifat lawan pada sifat ma'ani. Apakah dalil Allah bersifat dengan sifat kudrah? Ada alam. Itulah dalil Allah bersifat dengan sifat kaunuhu qadiran. Apakah dalil Allah dok lemah? Lemah tu sifat mustahil. Dok lemah tu dipanggil istihalah. Kita pun pegang Allah dok lemah. Apakah dalil Allah dok lemah? Ada alam. Itulah dalil Allah dok keadaan yang lemah. Kaunuhu ajizan sifat mustahil. Dok kaunuhu ajizan itu istihalatul mustahil. Apakah dalilnya? Dalil bagi dok sifat lemah di zat Allah. Jadi ajizun sifat lemah. Hukumnya dok lemah. Apa dalil bagi dok lemah yang kita pegang? Ada langit bumi, ada makhluk. Itulah juga dalil kita pegang dok sama sekali Allah kaunuhu ajizan. Keadaan Allah yang lemah, dok sama sekali. Dalilnya dalil bagi dok lemah bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak wajib kita pegang kok jalan sungguh. Hak mustahil kita pegang kok jalan dok. Hak wajib ni kita pegang kok ambil lah. Kan sifat wajib kan akan tak terima kalau tak ada di Allah dan Rasul. Mesti di Allah dan Rasul. Kita pun pegang mestilah ambil.
Sifat mustahil bagi Allah dan Rasul, akal tak terima sama sekali nak kata sifat mustahil ada di Allah dan Rasul. Kita pun sepak keluar lah sebab tak. Akal tak terima. Oleh kerana akal tadi, kita pun sepak keluar. Mana sepak keluar? Allah tidak lemah, Rasul tidak dusta. Tu. Itu dipanggil istihalatul mustahil. Itu maksud kita kata pegang 50 aqaid. Pegang mana 50 aqaid? 20 yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil, 4 yang wajib bagi Rasul, 4 yang mustahil. Kamu pegang hak mustahil, pegang hukum dia. Mana hukum dia? Dak tu lah. Istihalatul mustahil. Takkan nak pegang mustahil pula. Pegang Allah lemah, pegang Rasul dusta. Tu pegang mustahil. Dak. Dak lemah Allah, dak dusta Rasul. Tu dia panggil istihalatul mustahil. Mana kita pegang istihalah, hukum kepada sifat mustahil. Walaupun kita cakap tak pandai pun, tak pandai cakap dalam kita. Awak pegang aqaid 50? Ya. Maksud hak wajib awak pegang? Ya. Hak mustahil? Ya ke awak pegang? Awak pegang mustahil? Kalau tak pegang mustahil dah cukup 50. Hak mustahil pegang juga. Contoh sifat mustahil, lemah. Awak pegang Allah lemah. Takkan lagi tu pula. Tadi kata pegang mustahil. Dia kata dia pegang mustahil, kita pun datanglah contoh mustahil. Mana contoh mustahil? Lemah. Contoh mustahil. Ya tak? Contoh mustahil sifat lemah. Ya. Awak pegang Allah bersifat dengan sifat lemah. Dan tadi kata awak berpegang dengan sifat mustahil. Pening kawan tu. Dia tak pegang sifat mustahil, dia pegang hukum. Dok lemah, dok jahil, dok mati, dok pekak, dok buta, dok tuli. Itu bukan mustahil. Dok tu sungguh wajib tu. Itu dia panggil istihalatul mustahil. Kerana kita jangan dia mari teh, dia tanya orang, pegang aqaid 50? Pegang. Pegang berlaku orang kampung ni je. Mana 50? Orang kampung bercerita lah. Hak wajib, hak mustahil. Hak mustahil awak pegang? Pegang. Kapir awak dia ubah. Dia ubah kapir kau kampung. Allah lah apa lagi tu. Pegang mustahil kapir lah. Itulah kalau pegang tuan lemah memang kapir. Kalau pegang Rasul dusta, dosa khianah, memanglah kafir. Dah orang kampung jawab dia pegang hak wajib, dia pegang mustahil. Pegang mustahil memanglah kafir. Tapi dia bukan pegang hak mustahil itu ada di Tuhan. Dia pegang mustahil itu dak di Tuhan, dak di Rasul. Itu istihalah dia panggil. Pihak kampung tak pandai nak sebut istihalatul mustahil. Kampung jawab pegang sifat mustahil. Hak tukang tanya tu kafir kamu. Lepas tu orang pun wajib pula. Ustaz Ustaz cari orang mengajar di surau kami, mengajar sebab dulu. Molek saya cari dah Ustaz Lepas tu habis kapir dia orang kampung, dia kata. Apa kapir? Dah pegang sifat mustahil. Kata boleh nyakir lah kali ni. Pegang sifat mustahil. Tahu dah apa maksud pegang sifat mustahil? Maksudnya kampung ni kata dia berpegang aqaid 50. Dia berpegang aqaid 50, ayat 50 masuk sifat mustahil tu. Tapi ada ke orang Islam pegang Tuhan ni lemah? Tak ada. Ada ke orang Islam pegang Rasul ni dusta? Dah kata pegang mustahil, pegang hukum dia dak sama sekali. Tapi orang kampung tak pandai nak cerita. Dia buh kapi. Orang kata tak pasal panggil lagi tu kau kata. Dia tak reti nak ajar dah tu. Dia dalam bab pegangan, kalau kita tanya orang, dia tak boleh nak jawab. Dia tak nak jawab, nak buat cerita. Bukan tak ada sini. Macam saya pernah sebut sebelum ni kan. Dia tanya orang ada tu. Kidam. Kidam. Terjemahan dia, sedia. Apa makna kidam? Apa makna kidam? Apa makna sedia? Sedia tu terjemahan. Apa maksud sedia? Sekarang kidam, bahasa Arab. Balik bahasa Melayu jadi sedia. Apa maksud sedia? Ramai-ramai orang masjid tu, tapi tak ramai mana. Ramai lah, penuh dinding di sandar dinding. Tengok dalam FB. Mana dinding tu ramai lah, penuh dinding. Dah ada tengah ni. Dia tanya, apa makna sedia? Seorang tak ada jawab. Dia kata orang masjid ni semayang macam mana, dia tak kenal Tuhan. Dah tanya sedia apa makna, tak ada jawab. Tak kenal Tuhan, dia kata. Tapi dia tak kenal Tuhan, semayang bang macam mana Tuhan dah terima. Senyap orang kampung, tak marah pula orang kata dia tak kenal Tuhan. Bahaya orang kampung ni.
Dia kata orang kampung ni tak kenal Tuhan. Mayang bang tuan tak terima. Kenapa tak kenal Tuhan? Tanya sedia maksud apa, seorang pun tak jawab. Maka apa pening kan? Sedia-sedialah. Yelah, sedia tu balik bahasa. Maksud dia. Maksud dia sedialah. Dah kerti orang kampung ni. Maksud dianya tidak ada permulaan. Bagi ada Allah. Tu maksud dia. Sedia tu balik bahasa. Apa makna sedia? Sedia ni kan? Sedia dah nak pergi jalan. Sedia juga. Kita sedia lama dah. Demo mari lambat. Sedia juga. Lepas tu hak berlari lah. Sedia. Pung di tembok pun berlari. Sedia juga. Dah nak sedia tu. Tu orang duduk tunggu nak berlari tu kan. Hak di tembok tu. Sedia. Sedia juga. Kesedia tu. Jadi orang ni tanyalah apa maksud sedia. Tak boleh nak jawab. Tak boleh jawab. Dihukum orang ni tak ada makrifat. Tak erti nak jawab. Tapi maksud kitanya ada Allah, tidak ada permulaan. Itulah maksud dianya. Tapi pandai tak nak royak? Tak pandai. Dah tak erti pegangan. Jangan kata gitu. Sebab ada pernah dia kata, dia buat ujian di sekolah dia dalam ilmu tauhid, ramai tak lulus dia kata. Masalah akidah belaka pelajar kita. Jangan kata gitu. Dia tak lulus nak jawab. Tapi jangan kata akidah dia tak lulus. Jawab tu tak lulus. Cuma kita bimbang. Tak lulus jawapan, takut dia pun tak faham juga nak pegang macam mana. Bimbang tu kita boleh taklah bimbang. Tapi kita ni nak kata, kita buat ujian mata pelajaran tauhid, ramai yang tak lulus. Maknanya pegangan pelajar-pelajar kita ni tak lulus. Dia kata gitu. Tak boleh kata gitu kata. Dia mungkin tak erti nak jawab, tapi dia faham, dia pegang cukup. Cuma kalau mari kerunsingan, macam mana pelajar sepatutnya nak jawab. Mana pelajar ni orang kampung, orang budak-budak lagi. Macam mana tak boleh jawab. Sama ada kita ajar mereka tak faham, ataupun kita ajar mereka tak ambil tumpuan ke. Kalau kita letak kebimbangan, baguslah. Sebab ini dalam bab pegangan memang kebimbangan yang besar. Tapi kita nak menyatakan bahawa pelajar kita tak lulus akidah kerana periksa tauhid tu banyak tak lulus, tak boleh nak kata. Ada ni. Ini bukan ilmu pandai berbicara. Faham? Pegang sini. Walaupun mulut sebut lain. Pegang sifat mustahil. Mulut. Hati bukan pegang sifat mustahil. Pegang hukum kepada sifat mustahil. Tengok. Jawab lain. Pegangan lain. Tapi kalau kita pakai jawapan dia, pegang sifat mustahil, memanglah kafir. Dan sifat mustahil lemah kan? Lemah Allah sifat mustahil. Pegang Allah lemah, nak letak mana ke memanglah kafir. Tapi mulut kata pegang mustahil. Tapi adakah akidah dia pegang sifat mustahil? Dia pegang hukum kepada sifat mustahil. Dak di Allah, dak di Rasul. Itu pegangan. Tapi jawapan tak ada. Jawapan tak lulus. Tapi kalau jawapan tak lulus pelajar sekolah tu, memanglah kena ambil kira. Kena ambil kira. Takut mereka tak faham sungguh. Kebimbangan tu memang kena ada. Tapi nak menghukum pelajar-pelajar kita orang ni, akidah tak lulus, jangan kata gitu. Ada ni. Ini bab pegangan. Tapi molek kita pandai cerita lah. Pandai cerita, boleh cerita pada anak cucu kita. Tapi adakah syarat pandai cerita? Tak. Faham? Pegang. Sesat dalam bab pegangan. Penjagaan. Wallahu a'lam.